Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah ini kita masuk tajuk yang baru, iaitu ad-da'wah sirran. Sebelum ni kita telah cerita secara panjang lebar berkenaan dengan badul wahyu, permulaan wahyu, turun wahyu kepada Nabi SAW. Jadi hari ni mulalah dakwah. Sebab sebelum ni pun turun dah ayat qum fa'anzir, bangunlah orang yang berselimut, fa'anzir, beri peringatan, dakwah. Jadi hari ni tajuk yang pertama ni dakwah secara sirran dulu. Sir ni rahsia. Dalam bahasa Arab rahsia. Maksudnya dakwah secara rahsia, secara tertutup. Faqama alaihi salatu wassalam bil amr wa da'a li ibadatillah aqwaman jufatan la dina lahum, dan seterusnya. Maka selepas daripada mari wahyu, selepas pada mari perintah supaya beri peringatan kepada manusia ni, Nabi SAW pun melaksanakan perintah tersebut. Jadi dia pun menyerulah orang ramai manusia untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dakwah secara rahsia ni berjalan selama 3 ataupun 4 tahun. Selepas pada tu secara terbuka lah. Dan dakwah ni tidak terhad pada orang Quraisy sahaja, semua sekali. Quraisynya, tidak Quraisynya, hatta ketika tempoh dakwah secara rahsia ni pun. Sebab kita tengok orang-orang yang masuk tu tidak semesti orang Quraisy, orang yang rapat dekat dengan Nabi. Sebelum dia masuk tajuk dakwah secara sir ni, penulis kitab ni dia setuh berkenaan dengan orang jahiliah tu sendiri dulu. Situasi Nabi ni diutuskan kepada kaum apa? Kaum yang menyembah berhala dia kata. Cuma sini dia cerita lagi sikit. Dalam nota kaki ni ada tambah perkara berkaitan dengan Quraisy. Sebab kitab ni tidak sepengarah Rahiqul Maktum. Kalau kitab Ar-Rahiqul Maktum, sebelum masuk sirah lagi dia cerita dah suasana masyarakat Arab jahiliah lagu mana. Buku ni dak dia masuk-masuk tu kelahiran Nabi SAW. Jadi sini dia terpaksa tambah lah. Macam mana orang jahiliah. Sebelum kita cerita dakwah pada orang jahiliah musyrikin Quraisy, dia cerita dulu situasi masa tu lagu mana. Ada 2 perkara perlu kita tahu dalam bab ni. Yang pertamanya sejarah penyembahan berhala tu. Lagu mana orang ni jadi boleh sembah benda-benda tersebut. Yang pertama. Yang kedua, orang Quraisy sendiri, lagu mana sebenarnya pegangan dia, kepercayaan dia terhadap berhala tersebut. Lepas tu barulah kita masuk tajuk dakwah secara rahsia. Pertama, sejarah penyembahan berhala. Lagi secara ringkas lah, seperti mana kita makruf, Nabi Adam ni terpaksa keluar. Dia halau keluar daripada syurga, terpaksa pergi ke bumi. Walaupun apa ceritanya Nabi Adam ni buat kesalahan apa-apa, tapi semua tu sebenarnya takdir Allah Ta'ala berlaku dah. Sehingga ke dalam satu hadis diceritakan Adam dengan Nabi Musa ni balah. Nabi Musa ni, Nabi SAW ceritalah, Nabi Musa kata mung lah Adam. Kalau mung tak buat perangai tu dalam syurga tu, kita lah ni pakai ni duduk dalam syurga berlaku apa-apa kita. Jadi Adam pun balas mula lah. Kata sebelum aku lahir lagi, sebelum Allah Ta'ala cipta aku lagi, boleh berlaku dah benda tu. Jadi menang ada dalam bab ni. Mula-mula tak apa lah, molek lah Nabi ada anak beranak dia. Tapi lama-lama manusia ni dia korama-korama, dia mula menyeleweng. Sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Nuh untuk membetulkan mula manusia. Sebab tu ada khilaf. Rasul-rasul ni, ada kata rasul yang pertama Nuh, ada kata rasul pertama Adam. Sebab tak adil.
Nabi Adam ni mari-mari dia bukan betul kaum dia pun. Dia tak ada kaum lagi, anak-anak bini dia saja. Tak apa. Zaman Nabi Nuh barulah kita tahu manusia ni mula sesat. Berlakulah banjir Nabi Nuh dan seterusnya. Selepas pada tu barulah ada cerita berkenaan dengan penyembahan berhala ni, iaitu asas silah lagu mana boleh sembah ni. Dia berlaku disebabkan orang mengagungkan orang yang soleh. Dia start lagu tu. Dia bukan kata start berasa tak saya sembah Allah Ta'ala, berasa tak sembah muka lain, tak. Dia start dengan orang-orang yang soleh. Dia riwayat tu ada, cuma tak tahu setaruh mana lah. Sebab dia ada siap sebut nama lagi. Ada beberapa orang yang dianggap orang yang soleh, orang yang bagus lah, dan orang ramah saya, orang angkat, orang puja, orang ingat semua. Apabila mati orang-orang yang soleh ni, orang akan jadi sedih. Orang sedih, orang teringat lagi. Jadi mula-mula sekali mereka buat gambar dulu. Buat gambar untuk memperingati, untuk ambil semangat, kita kata. Bila tengok gambar orang-orang soleh ni, kita teringat lagu mana mereka ni solehnya, dekatnya dengan Allah Ta'ala, kuat ibadatnya. Mula-mula lagu tu. Lama-lama dia mula buat bentuk pula. Mula buat dalam bentuk tidak patung lagi. Dia okey dulu. Tu mula-mula gambar. Tu dia okey pula. Lepas tu buat patung. Mula-mula letak dalam rumah je. Duduk dengan kita je, nak ingat, tengok tu semangat, naik semangat sikit, nak ikut orang-orang yang soleh. Lama-lama dia buat satu tempat khusus untuk letak patung tu sebut. Tu. Akhir sekali tak ada. Akhir sekali orang sembah terus benda tu. Dia start dengan lagu tu. Itu sejarah penyembahan berhala. Kemudian di tanah Arak ni, di Mekah ni, agama Nabi Ibrahim ataupun Ismail lah. Sebab Ismail yang buka situ. Orang sembah Allah Ta'ala lagi. Lama-lama tu barulah masuk benda ni. Barulah masuk berhala ni. Tadi sejarah penyembahan berhala. Lagu mana yang boleh jadi manusia ni sembah berhala. Asalnya kerana orang soleh. Nak ingat pada orang soleh. Tapi akhir sekali anak cucu duk tengok tok nenek kita dulu lagu ni lah. Duk sembah muka ni. Jadi berubah. Jadi sembah berhala akhir sekali. Manakala di tanah Arak ni, semenanjung tanah Arak pula ada dua cerita macam mana boleh masuk sembahyang berhala ni. Sebelum tu dak lah. Ikut ajaran Nabi Ismail. Nabi Ismail yang duduk di Mekah tu. Nabi Ibrahim letak dia situ. Dia dengan mak dia. Ada dua cerita. Yang pertama, ceritanya seorang pemimpin Arab masa tu, bukan Quraisy lagi, lama sebelum tu lagi, lama Jurhum ataupun selepas pada Jurhum tu. Dia sakit di Syam. Dia pergi niaga di Syam. Kemudian dia sakit. Bila sakit berobat tak jadi, orang pun cadar. Salah satu cara rawatan ni ialah minta dengan berhala tu. Berobat dengan berhala tu. Dan siar. Bila dia buat lagu tu dia siar. Jadi bila siar lagu tu dia pun minta lah untuk bawa buat klik ke tempat dia berhala ni. Jadi ada secerita bermula dengan dia. Dia pun balik lah ke Mekah. Dia ialah jadi muka ni. Orang pun lama lepas pada tu ikut pemimpin. Akhir sekali tersebar sembah berhala. So cerita laginya Amru ibn Luhai. Supa juga dia pergi nego ke Syam. Sana dia jumpa benda ni. Dan dikatakanlah cerita. Diceritakan dia mimpi. Dia mimpi ada berhala tertentu duduk di satu tempat. Dan dia cari jumpa. Dikatakan berhala tu hak zaman Nuh dululah. Hak orang sembah berhala tersebut. Itu dua cerita. Dua cerita yang mengatakan bermulanya. Cuma hak masyhur, hak popularnya hak ni lah.
orang Mekah, pemimpin Mekah ni pergi ke Syam, nego sakit dan berubat guna berhala, sial. Jadi dia pun buat masuk benda tu. Lepas pada tu sebar berhala ni, penyembahan ni. Tu sebar sehingga dalam Kaabah saja ada 360 berhala. Sekitar Kaabah saja 360. Tiap-tiap hari sembah lain cukup setahun. Tu tak kira hak duduk rumah masing-masing lagi. Ada tok dalam rumah, ada hak bawa tangan macam-macam. Sebab sehingga sebegitu rupa. Okey, tu yang pertama, sejarah lagu mana boleh jadi sembah berhala. Yang kedua, kita kena tahu ini i'tiqad, pegangnya orang musyrikin Quraisy terhadap berhala tu lagu mana. Kalau kita tengok sepintas lalu, kita nampak seolah-olahnya mereka ni sembah berhala tu sebagai Tuhan. Nah, kalau kita faham lagi itulah, berhala tu Tuhan dia. Tapi sebenarnya tidak gitu. Ia bukan gitu sebenarnya. Dalam Quran sendiri pun sebut cerita ke pegangnya orang Quraisy ni, musyrikin. Mereka ni syirik kepada Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala dengan berhala-berhala tersebut. Tapi dia tidak menganggap berhala tu seumpama Tuhan, ganti kepada Allah Ta'ala. Tak gitu. Dalam Quran surah Az-Zukhruf disebut, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dalam Quran sendiri sebut, Allah Ta'ala berfirman, kalau kamu tanya mereka, iaitu orang-orang musyrikin Quraisy, man khalaqahum, siapa cipta mereka, la yaqulunna Allah, mereka kata Allah Ta'ala. Dalam ayat-ayat lain pun cerita sebut lagu tu juga. Kalau bertanya siapa buat langit, siapa buat bumi, orang musyrikin Quraisy akan jawab Allah Ta'ala. Jadi nampak situ, dia bukan kata ganti Allah Ta'ala dengan berhala, tapi dia menyekutukan Allah Ta'ala dengan berhala tersebut. Kalau tanya siapa cipta mu, siapa cipta manusia, siapa cipta langit bumi, dia akan kata Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala ni siapa? Tuhan Ibrahim kan lah. Tuhan Ibrahim, Ismail, dia tahu benda tu. Jadi situ kita kena faham, orang Quraisy dia bukan kata sembah berhala sebagai berhala tu saja Tuhan dia. Maksudnya berhala ni lah hak buat kita, berhala ni lah hak buat langit bumi, hak cipta, hak rezeki kita, tak. Dia tak anggap lagu tu. Dia tetap i'tiqad, dia tetap berakidah Allah Ta'ala yang menciptakan dia, Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang pertama. Lepas tu apa dia sembah juga berhala tu? Itu di dalam ayat lain. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam ayat ni disebut orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala. Mereka kata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah berhala ni kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Apa? Dia masih percaya kepada Allah Ta'ala, dan dia sembah berhala tu tidak lain tidak bukan kerana dia menganggap dengan menyembah berhala tu dekat dia dengan Allah Ta'ala. Nampak lain sikit. Ni kita baca detail sikit hari ni. Biasa orang cerita kat musyrikin ni dia sembah berhala. Jadi kita ingat orang musyrikin ni anggap berhala tu Tuhan. Berhala tu cipta dia. Berhala tu makan dia. Dan dia pun kitulah sembah berhala tu. Tapi hari ni kita dapati mereka masih lagi percaya Allah Ta'ala yang cipta mereka, Allah Ta'ala yang mentadbir alam ni, langit bumi ni Allah Ta'ala. Dan mereka sembah berhala tu tidak lain tidak bukan sebab dia suka bila dia buat lagu tu dia dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau dia sembah Allah Ta'ala direct tak berapa dekat mana. Tapi kalau dia sembah berhala tu dekat dengan Allah Ta'ala. Lebih kita katakan lebih kuat ibadatnya kalau sembah berhala tu pada tak sembah. Itu i'tiqad orang musyrikin Quraisy. Dan ni selari dengan sejarah kita sebut tadi. Bila kita sebut sejarah tadi, tak peliklah kalau orang musyrikin boleh mikir lagu ni. Sebab asas sila sembah berhala ni orang-orang soleh. Bukan kata berhala tu setan. Tidak kata dia sembah berhala ni, apa sembah berhala pasal tak sih dah Tuhan. Berhala-berhala ni setan. Kita sembah ni pasal kita nak ikut setan, tak sih ikut Tuhan. Tak.
Dia sembah berhala tu pasal berhala tu simbol kepada orang soleh dulu. Gitu. Jadi sini bapa ya jadi balah dengan orang musyrik ini pasal orang musyrik ini telah syirik kepada Allah Taala dari sudut uluhiyah dia panggil. Sini kita cerita tauhid yang jarang orang sebut. Tauhid ni dia ada dua. Rububiyah dengan uluhiyah. Dua-dua perlu, dua-dua kena ada kedua-duanya. Orang musyrikin seperti mana kita baca tadi, mereka ada akidah dari segi rububiyah. Dia percaya Tuhan Allah Taala menciptakan dia. Dia percaya Allah Taala cipta langit bumi dan juga dia percaya Allah Taala mentadbir alam. Hak tu dia percaya. Tapi bila masuk tauhid uluhiyah, dia syirik dari sudut tersebut. Dia tidak syirik dari segi rububiyah. Dia tak kata berhala dia cipta bumi ni. Selain daripada Allah Ta'ala ada muka lain lagi cipta. Tak, dia tak kata gitu. Maksudnya dia mentauhidkan Allah Ta'ala dari segi penciptaan. Dia kata tak ada lah muka lain cipta. Allah Ta'ala je berkuasa mencipta ni. Hak tu betul dah. Tapi dari segi ibadat dia syirik. Dan perkara ni berlaku siapakah ini? Jangan ingat kau metakau kita tak sembah berhala ni selamat daripada syirik, tak boleh. Ada lagi benda-benda lain yang boleh membawa kepada syirik. Apa tahu dia ajar kan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kepada syirik. Tidak sembah berhala saja dalam itu. Banyak perkara lagi. Rububiyah ni kita percaya hanya Allah Taala sahaja yang mencipta dan mentadbir alam. Itu so. Tauhid uluhiyah ni kita pegang bahawasanya hanya Allah Taala sahaja yang boleh disembah, yang boleh dipuja, yang boleh dibuat ibadat kepadanya. Situ masalah. Uluhiyah ni lah masalah semua. Bila-bila sembah Allah Taala, sembah muka lain. Bila-bila doa Allah Taala, doa muka lain. Bila-bila minta tolong pada Allah Taala, minta tolong dengan benda lain. Hak tu yang jadi tak boleh. Bila-bila ibadat kepada Allah Taala, ibadat ke muka lain kata. Hak tu tak boleh. Hak tu yang orang kata boleh menjerumuskan kepada syirik. Dan inilah menyebabkan orang musyrikin Quraisy dipanggil syirik, musyrik. Orang-orang syirik, orang yang syirik Quraisy. Rububiyah masalah, tak ada masalah dia. Settle dah. Dia tak kata makhluk lain, dia tidak kata ada benda lain yang bersekutu dengan Allah Taala mencipta alam. Tak serupa dengan agama-agama lain. Macam Hindu. Dia percaya muka lain. Duk cipta gan ni muka lain, duk buat gan ni muka lain. Tuhan dia banyak kan. Tapi orang musyrikin Quraisy dari segi ni tak apa. Masalah dia nya dari segi uluhiyah. Bila sembah, dia kata bukan Allah Taala saja sembah. Kita sembah benda lain kata. Sebab itulah dia duduk tawaf, dia duduk sembelih, dia duduk korban, dia duduk beri makanan kepada berhala-berhala tersebut. Itu yang menyebabkan dia syirik. Ada lain nota kaki ni disebut lagi itulah. Mereka tidak beriktikad Allah Taala apa? Berhala tu makan, berhala tu cipta dia tak. Dia beriktikad bila dia buat ibadat pada berhala tu, dia dekat dengan Allah Taala. Iktikad dia tu salah dan gapo dia buat tu syirik pada Allah Taala. Hanya Allah Taala boleh kita minta doa, hanya Allah Taala kita boleh minta tolong, hanya Allah Taala kita boleh buat ibadat. Tak boleh kepada makhluk lain. Batulah kita sebut ngaji tauhid dengan bertauhid tu lain. Ngaji tauhid, orang syarah tauhid dalam kita semua pening kepala siapa. Duduk ngaji detailnya. Tapi bertauhid tu benda lain. Ngaji ke mana pun duk takut ke hatu situ juga. Jadi adalah tak kuat juga lah kita kata. Sepatutnya dengan bertauhid apa ngaji kita mau lalu tauhid ni kan. Sepatutnya meresap dalam jiwa dia tu. Tak ada lah gila ke dunia. Tak ada lah cara ke benda lain. Dia nampak Allah Ta'ala sajalah. Hak rezeki dia apa Allah Ta'ala. Hak tadbir hidup dia apa Allah Ta'ala. Dia tak kira takut benda-benda lain. Dia tak kira usi benda-benda lain. Dia tak kira bergantung pada makhluk lain. Tapi hak berlaku kadang-kadang terbalik. Hak mengaji kuat ni lah kadang-kadang bergomo kat lain tu. Hak tu lah hak lekat ke dunia benarnya. Kadang-kadang. Kadang-kadang lah. Jadi itulah dua perkara kita nak sebut. Yang pertamanya sejarah penyembahan berhala boleh jadi lagu mana yang mula-mula jadi. Yang keduanya orang Quraisy. Bapa ya dia ni kita panggil syirik, musyrikin Quraisy.
Sebabnya dia mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadat dia bila dia ibadat kepada berhala-berhala tadi. Walaupun dalam masa yang sama dia duk mengaku Allah Ta'ala yang cipta anda ni, tapi dia tetap syirik dalam ibadat. Jadi Nabi SAW diutuskan untuk betul perkara ni. Li'ibadatillah. Nabi diutuskan untuk menyeru orang supaya ibadat kepada Allah Ta'ala. Tinggal berhala, bos semua berhala. Tinggal semua benda tu sembah hanya Allah Ta'ala saja. Puja Allah Ta'ala saja. Nak minta apa-apa, minta dengan Allah Ta'ala saja. Jangan duk minta dengan benda-benda lain. Jangan duk minta dengan berhala tu. Nak sembelih kepada Allah Ta'ala saja. Kerana Allah Ta'ala saja. Jangan duk sembelih kepada berhala tu. Itu hak Nabi SAW hari. Dan dia kata mereka tidak ada hujah duk buat benda-benda tadi tu kecuali kerana tok nenek moyang mereka. Orang musyrikin, kalau tanya apa yang sembah gini ni, dia kata tak ada, kami tengok tok nenek moyang kami duk sembah berhala ni, duk minta tolong dengan berhala ni, duk sembelih ke berhala ni. Kami buat lagu tu lah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sedangkan waktu dia sebut mereka tak tahu gapo satu, tok nenek mereka pun tak tahu gapo satu. Jahil. Dia tu jahil, dia pun turut orang jahil juga. Jadi mereka tak tahu hakikatnya gapo dia buat tu salah. Tak betul pun dia buat tu. Jadi Nabi SAW diutuskan untuk betul benda tu. Barulah kita masuk tajuk kita hari ni. Kita boleh baca ringkas hari ni. Sebab tajuk dakwah secara sir ni rahsia. Tak ada banyak benda lah, muka rahsia. Bila Nabi SAW boleh wahyu di Gua Hira tu, Nabi SAW pun berdakwah. Mula-mula sekali dakwah secara rahsia. Sebab apa dakwah secara rahsia? Sebab benda ni benda pelik. Orang Quraisy sembah berhala dia beratus-ratus berhala. Tiba-tiba kita mari ayat dia, tinggal semua beratus-ratus Tuhanmu tu sembah Allah Ta'ala saja. Jangan duk sembah benda tu dah. Dia jadi benda pelik, benda yang menyebabkan kejut orang. Tak boleh nak terima. Sebab itulah dakwah secara rahsia dulu. Bukan kata tak betul. Bukan kata Islam ni tak betul, nak ayat kat orang takut orang marah. Sebab benda tak betul. Ada. Tapi sebab benda betul, orang tak boleh nak terima lagi, kita kena pilih cara yang betul dulu. Bila orang boleh terima, barulah secara terbuka. Ataupun sebab mula-mula. Mula-mula nak goyak mula-mula secara terbuka, habislah catah ke orang dah. Orang gak, orang bunuh orang Islam kat habislah. Jadi secara rahsia dulu. Bila ada pengikut, ada orang sanggup berkorban untuk mempertahankan Islam, barulah secara terang-terangnya. Jadi mula dengan secara rahsia ni, orang pertama yang Nabi dakwah ialah isteri dia sendiri, Khadijah binti Khuwailid. Jadi orang mula-mula masuk Islam Khadijah. Sebab itulah Nabi ingat sama ke Khadijah ni. Hatta lepas pada nikah dengan isteri-isteri lain, duduk di Madinah dah pun masih lagi ingat ke Khadijah. Kadang-kadang masa duduk Mekah ni, kadang-kadang bila Nabi sembelih gapo-gapo dah, Nabi hantar kepada sayang-sayang Khadijah. Nampak teringat sangat ke Khadijah ni. Siapa kau mementingkan orang hok rapat dengan Khadijah pun. Sayang-sayang dia, kenal dia, waris-waris dia pun Nabi kalau sembelih gapo, ada makanan kau bui lagi ke pokok tu. Bila duduk di Madinah pun Nabi duduk teringat lagi ke Khadijah sehingga Aisyah deki. So dia lah bini muda Aisyah ni muda. Umur muda nikah dengan Nabi. Jadi duduk dekilah duduk sebut Khadijah sama. Khadijah ni mati lama dah, Mekah lagi. Tapi gak duduk Madinah pun duduk sebut lagi Khadijah. Jadi Nabi ayat Khadijah ni dia lah hak berimeh. Bila mana orang duk mendustakan Nabi, orang tak berimeh, tak terima dakwah Nabi, Khadijah terima. Nah Khadijah ni berkorban harta dia untuk dakwah Islam ni sebab dia kaya dan dengan Khadijah ni Nabi boleh anak yang ramai. Jadi Khadijah ni walaupun dia telah mati, tapi jasa dia yang terlalu besar menyebabkan dia sentiasa diingati. Jadi kita pun gitulah. Orang ni bila jauh ada jasa baik, orang akan kenal sama. Orang akan ingat sama kita. Itu kita ayat penting jauh tu. Ada pun sains-sains biasa ni, sains sebab harta, sains sebab dunia ni, masa tu je. Bila kita miskin, bila kita mati, bila kita susah, orang tak ingat dah kita. Tapi kalau kerana akhlak kita molek, sikap kita molek, suka tolong orang dan sebagainya, orang akan kenal siapa bila-bila walaupun kita telah mati. Seperti mana Khadijah ni. Walaupun Nabi duduk di Madinah dah pun, Nabi masih ingat lagi bab besarnya jasa Khadijah kepada dakwah Islam. Kemudian lepas pada Khadijah, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni anak saudara Nabi.
anak kepada Abu Talib, hak jaga Nabi. Disebabkan Abu Talib ni miskin tapi anak ramai, tapi dia ni penyayang. Bila diberi pilihan kepada Nabi nak duduk dengan siapa, Nabi pun pilih duduk dengan Abu Talib. Pasal Abu Talib ni walaupun dia miskin, tapi dia ada sikap penyayang tu, sikap kasih sayang kepada budak-budak. Menyebabkan Nabi ni lebih suka duduk dengan dia berbanding dengan pak dara lain walaupun kaya. Jadi bila Nabi SAW besar dah, stabil kehidupan, Nabi pegang Ali untuk merengekkan beban Abu Talib. Sebab itulah Ali ni duduk banyak duduk main pergi-mari dengan Nabi. Jadi Ali antara hak mula-mula masuk Islam juga, masa tu umur dia 10 tahun, cek lagi. Lepas pada tu Zaid bin Harisah, ni maula Nabi, bekas hamba Nabi, dia pun masuk Islam juga. Kemudian Ummu Aiman, hak jaga Nabi. Lepas tu Abu Bakar sendiri. Abu Bakar ni saing Nabi, dia saing dengan Nabi. Dan Abu Bakar ni orang hak juh juga, lebih kurang dengan Nabi juga. Walaupun belum zaman Islam, dia bukan jenis khianat orang, dia bukan jenis duduk main berhala-berhala tu. Dia orang jiwa bersih. Jadi bila Nabi ajak pada Islam ni ajak sembah Allah Ta'ala, buat perkara-perkara yang baik, tinggalkan kejahatan, tinggalkan kezaliman, mudah masuk dengan jiwa dia. Dia pun mudah terima. Antara orang terawal juga masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Dia terus cepat-cepat terima Islam, tak ada kecek banyak. Kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, Safiyah ibn Abdul Muttalib, Abdurrahman bin Auf antara masuk juga. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas ni antara masuk Islam awal, dan dia balas dengan mak dia apa kau. Mungkin balas kan, mak dia ngaju. Mak dia kata kalau mu tak tahu Islam, aku tak usah makan. Tak usah duduk dalam rumah, nak duduk tengah panah. Menyebabkan macam nak pasal lah, nak tekan anak dia supaya tubik Islam. Di saat ni enggak berasa tak sedap dah lah. Nak ikut mak dia tak boleh, pasal dia masuk dalam jiwa dia dah akidah betulnya lagu ni. Dia tak kena tinggal agama yang betul ni. Tapi kan kalau dia tak tubik Islam kan, mak dia pula tak usah makan, tak usah duduk dalam rumah gini-gini, susah hati dia. Bila dia ngadu kepada Nabi, turunlah ayat tu, wasainal insana biwalidayhi husna. Dalam Islam ni, walaupun mak pak kita ni tak Islam, kalau orang-orang masuk Islam lah, mu'allah ke, walaupun ibu bapa dia tidak masuk Islam, dia tetap kena layan mak pak dia dengan baik di dunia ni. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalau dia ajak pada syirik, dia paksa kita tinggal Allah Ta'ala, syirik pada Allah Ta'ala, tu jangan ikut. Tapi hal lain-lain bab dunia kena buat baik ikut kepada dia. Jadi sangat mewakaf gitulah. Antara lain lagi ialah Talhah ibn Ubaidillah, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sekeluarga, dan mereka disesa sekeluarga, mati keluarga dia. Tinggal Ammar yang hidup. Itu dalam bab seksa lepas pada ni. Jadi Ammar bin Yasir dengan ayah dia Yasir dan juga mak dia Sumayyah. Antara yang terawal masuk juga Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang besar. Kemudiannya Abu Za Al-Ghifari, lagi Sa'id ibn Zaid Al-Adawi dengan isteri dia, Khalid bin Sa'id ibn Al-As. Gitulah. Itulah nama-nama yang masuk Islam pada awalnya. Jadi ada beberapa orang yang masuk awal dalam agama Islam. Kemudian disebut penutup lah ni. Penutupnya dia kata gitulah orang-orang yang dimuliakan dengan agama Islam. Mereka masuk Islam ni jadi mulia lah. Jadi kedudukan dia tinggi, tidak di dunia tapi di sisi Allah Ta'ala. Dan tidaklah mereka masuk Islam tu kerana nak kepada kemuliaan ataupun nak kepada dunia, harta. Mereka masuk Islam ni memang ikhlas sungguh. Sebab apa? Sebabnya ada yang masuk Islam ni menyebabkan mereka terpaksa tinggal benda-benda tu. Tinggal keluarga, tinggal harta, kemuliaan mereka. Contohnya Khalid bin Sa'id tadi. Bila dia masuk Islam, ayah dia marah dia. Ayah tak boleh pitih dia. Jadi miskin dia.
Sedangkan dia ni keluarga kaya. Jadi dia kat sini, mereka bukan masuk Islam kerana ke dunia. Tidak sebab dunia. Bahkan ada hak kaya masuk Islam jadi miskin. Jadi kena pula ke keluarga dia. Dan kalau dia nak kepada dunia pun tak juga. Sebab Nabi SAW tidak kaya pun. Bahkan ada yang masuk Islam itu lebih kaya lagi daripada Nabi. Jadi tidak kerana nak kepada duit, tidak kerana nak kepada harta. Dan ada ramai juga orang masuk Islam ni daripada kalangan orang-orang lemah, orang-orang hamba. Jadi tak ada kemuliaan lah. Bila mereka masuk Islam, mereka pula diseksa. Jadi ini semua bukti bahawasanya mereka masuk Islam ni bukan kerana nak kesenangan, bukan kerana nak kemuliaan, kerana nak harta, tetapi laisa zalika illa min hidayatillah. Bukan semua tu kecuali kerana hidayah Allah Ta'ala. Hidayah Allah Ta'ala lah yang menyebabkan mereka masuk Islam, bukan kerana dunia ataupun kesenangan. Jadi itulah tajuk kita pada hari ini, dakwah secara sir. Jadi kita cerita tadi mula-mula sejarah berhala, penyembahan berhala, sejarah macam mana Mekah boleh jadi sembah berhala, dan juga lagu mana sebenarnya orang musyrikin Quraisy i'tiqad duk sembah berhala mereka tu. Dan barulah kita masuk tajuk orang-orang awal masuk Islam ketika peringkat dakwah secara sir. Nabi dakwah secara rahsia terhadap orang dekat-dekat saja, saing-saing, kerabat, anak bini, tu saja. Jadi nama-nama kita sebut tadi, itulah nama-nama orang yang masuk awal Islam, dan mereka masuk Islam ni kerana hidayah Allah Ta'ala, bukan kerana dunia ataupun nak apa-apa yang lain. InsyaAllah tajuk seterusnya ialah dakwah secara terbuka. Barulah Nabi ajak orang Quraisy secara terbuka. Cukup setakat itu dulu. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.